Ulama Ahlus Sunnah katakan Quran bukan makhluk. Quran kalam Allah, kalam sifat Allah, justru bukan makhluk, sifat bukan makhluk. Akan tapi Mu'tazilah mengatakan Quran makhluk. Dia bukan sebab dia tidak mengiktiraf adanya sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, selepas mihna semua sepakat bahawa Al-Quran bukan makhluk, ada isu yang lain. Al-Quran yang mana satu nih? Kalau Quran itu kalam Allah, memang Quran yang kalam Allah, yang sifat Allah itu memang bukan makhluk, dia sifat Allah. Tapi kalau saya katakan saya membaca Al-Quran, ambilkan saya Quran, Ustaz, apa maknanya? Itu Quran, ya kan, mushaf Al-Quran. Ambilkan Quran. Adakah ketika saya tunjuk tuh Quran itu bukan makhluk? Bisa kan? Takkan kita katakan tuh Quran itu bukan makhluk tuh. Dia Tuhan kan? Tak ada orang logik cakap macam tu kan? Orang berakal cakap macam tu. Justru perkataan Quran ni mustarak. Dia mengandungi banyak makna. Orang awam, kalangan muhaddisin di Baghdad pada zaman tu, karena benci dengan Mu'tazilah yang mengatakan Quran makhluk, mereka melampau dengan menetapkan bahawa semua berkaitan Quran bukan makhluk. Termasuk tu Quran, mushaf tu bukan makhluk. Saya membaca Al-Quran, bahasa suara-suara saya ni, suara ni bukan makhluk. Itu pun melampau. Kenapa mereka berpandangan macam tu? Dalam konteks kebencian mereka kepada Mu'tazilah dan juga kejahilan mereka berkenaan dengan perkara ni. Namun sayangnya tuan-tuan, polemik berkenaan dengan lafaz Quran dan tulisan Al-Quran ni berlaku di Baghdad. Apabila ulama coba nak jelaskan perkara ni, ulama tu yang kena dipulaukan. Siapa yang nak jelaskan perkara ni? Antaranya Husain bin Ali Al-Qarabisi, seorang ulama faqih, murid Imam Syafi'i di Baghdad. Beliau jelaskan perkara ni, beliau kena pulau sampai meninggal dunia, tak ada orang nak jumpa dia. Kemudian apabila Imam Bukhari di Nisapur menjelaskan perkara ni, beliau juga kena pulau, kena kondem sampai meninggal dunia, berada dalam buangan, tuan-tuan. Bayangkan Imam Bukhari, imam besar yang kita pada hari ini tengok kitab dia sebagai kitab paling sahih selepas Quran. Ketika hidup, di akhir hayatnya dipulaukan, tuan-tuan. Orang-orang tak ambil hadis daripada dia, bahkan dikatakan sebagai ahli bid'ah. Biasalah, kadang kita kena menghadapi perkara tu kan. Imam-imam besar, kita apabila nak betulkan sesuatu, ada resikonya. Dan resikonya adalah macam tu. Kita akan menghadapi resisten daripada kalangan yang jahil macam tu.